dalam hidup harian kita. Tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras berpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali-sekala dibaca semata. Amalkanlah rukun negara Dalam hidup harian kita. tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras berpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. 5 prinsip rukun negara. Update on time punya update punya ni real time je. real time. Dapat lihat gerak kerja media kan. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali-sekala dibaca semata. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras berpaduan, Membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita. tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras berpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. 5 prinsip rukun negara. kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar
warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. 5 prinsip rukun negara. Untuk Cik Nordin nanti saya ada satu Ya. soalan tau. Kebelakangan ni ramai buat kenyataan berbau perkauman, keluhan berbau perkauman yang sensitif dan semakin berani dicetuskan. Tak kisahlah ahli politik ke, orang biasa ke. So macam mana kita nak elakkan benda ni? Apa yang perlu kita lakukan? Statement daripada media sosial. Bukan, maksud saya dekat media sosial lah. Dekat media sosial ke ataupun buat kenyataan media ke kan. Tak kisah ahli politik ke, orang biasa pun. Orang biasa kan ada dekat media sosial lah kan. So macam mana? Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca semata. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita. tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, berkenan kepada raja dan negara, Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca. Assalamualaikum dan salam hormat anda bersama saya Taufik Isa. Hari ini dalam rancangan khas webinar yang dibawakan oleh Bernama, satu tajuk menarik yang kita akan ketengahkan hari ini mengenai rukun negara dalam jiwa kita. Kalau anda tertinggal sebenarnya minggu lepas pada 9 Julai yang lalu, negara ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri
Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun merasmikan sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Siapa sangka sebenarnya Rukun Negara dah sampai separuh abad usianya. Jadi kita nak tahu di manakah Rukun Negara letaknya dalam negara kita sekarang ini, bagaimana pemahaman, penghayatan di kalangan rakyat Malaysia, dan juga kalau saya boleh sedikit sebanyak berkongsi bersama anda bagaimana timbulnya Rukun Negara ini. Kita melihat kepada 3 peristiwa sebelum ini, iaitu terutama sekali pada peristiwa 13 Mei 1969, di mana ketika itu selepas pilihan raya ketiga menyaksikan Parti Perikatan gagal mempertahankan majoriti 2/3 di Dewan Rakyat, di mana pertelingkahan antara kaum dipercayai tercetus akibat penghinaan. Antara itu mengorbankan lebih 196 nyawa, sementara 149 lagi cedera. Dan rentetan daripada peristiwa 13 Mei 1969 ini berlakunya ataupun penubuhan Mageran, iaitu di mana Majlis Gerakan Negara ditubuhkan untuk menjalankan pentadbiran negara, dan dalam Mageran juga berlakunya penubuhan Majlis Perundingan Negara yang ditubuhkan oleh Mageran yang bertanggungjawab dalam rangka perpaduan negara, dan salah satunya ialah mereka mencipta falsafah dan juga ideologi Rukun Negara ini. Baik, kepada anda yang sedang menyaksikan kami di platform Zoom, anda boleh bertanyakan soalan, pandangan ataupun cadangan. Sebentar nanti saya akan bagi isyarat kepada anda untuk membuka atau mengaktifkan mikrofon anda, tapi belum masa ni lagi, nanti di tengah-tengah perbincangan nanti. Dan juga terima kasih kepada anda sekiranya anda sedang menonton kami melalui platform Facebook kami di Facebook Bernama, dan juga di channel YouTube Chill VK, serta seperti biasa di website kami bernama.com. Baiklah, hari ini kita akan bercerita juga mengenai, kita nak tahu sejauh mana kesan Rukun Negara dalam, adakah benar Rukun Negara ini sudah lapuk juga seperti yang diperkatakan oleh ramai pihak, dan adakah Rukun Negara ini memerlukan satu transformasi, serta kita ingin ketahui bagaimana Rukun Negara ini kita boleh sinergikan, kita boleh kumpulkan tenaga dan juga aura Rukun Negara ini supaya ianya menjadi perkembangan, ianya menjadi fokus, terutama sekali dalam medium komunikasi Facebook dan juga social media pada waktu kini. Hari ini saya akan perkenalkan 2 tetamu yang cukup istimewa. Mereka ni sebenarnya usahawan tapi yang berjiwa Malaysia, yang berjiwa, orang kata rakyat yang berjiwa besar sebenarnya. Jadi di sebelah saya ialah Encik Nordin Mat, iaitu pengarah syarikat Good to Go Sultan Berhad, dan di hujung sana adalah Encik Hafiz Latif, pengasas Legasi Okhad. Assalamualaikum, selamat, terima kasih kerana bersama Bernama dalam webinar kali ini. Mungkin boleh, orang kata, saya sebenarnya dulu waktu kecil-kecil kan, bukanlah kecil-kecil sangat, saya sekolah dulu sebagai seorang pengawas kan. Tapi pengawas ni kita ada tugas jaga pagar, angkat bendera. Salah satunya ialah untuk mengangkat ikrar Rukun Negara ni kan. Jadi sebenarnya memang tak diajar secara formal apa itu Rukun Negara di peringkat sekolah saya dulu. Cuma bila setiap hari Isnin tu, bila kita membaca ikrar tu, saya sebagai pembaca meresap dalam jiwa saya. Saya percaya juga rakan-rakan saya di sekolah ketika itu juga sama juga meresap, mendapat semangat Rukun Negara itu. Jadi saya nak tanya pandangan peribadi secara individu. Encik Nordin sendiri, rasanya bila Rukun Negara mula meresap dalam jiwa Encik Nordin, dan rasanya bila mula memahami orang kata signifikan Rukun Negara itu? Ya, terima kasih Encik Taufik. Assalamualaikum semua, dan terima kasih menjemput saya sendiri untuk berbicara tentang topik Rukun Negara yang sebenarnya bukanlah asing. Sebagai warga negara Malaysia ni, Rukun Negara adalah satu benda yang wajib kita ketahui dan kita hayati. Tapi satu topik yang beratlah untuk kita nak berbicara secara live begini, dan sebab saya selalunya diundang ataupun selalu bercakap tentang penternakan, perniagaan dan tapi sebagainya. Semua layak sebenarnya. Sebagai orang Malaysia, rakyat Malaysia, semua orang layak saya rasa untuk bercakap mengenai Rukun Negara ni kan? Betul, dan seharusnya semua orang perlu bercakap tentang Rukun Negara yang merupakan satu teras ataupun asas kepada warga negara Malaysia. Jadi menyentuh tentang Rukun Negara sebelum ni memanglah macam Cik Taufik cakap, hebat you kan, memang baca ikrar di sekolah kan. Cik Nordin sama juga pengawas juga bukan Saya tak pernah jadi pengawas. Okey, jadi membaca mengikut pembacaan kot. Jadi ketua pengawas kot. Sebab saya selalu jadi ketua darjah saja. Oh, ketua darjah. So bila dah jadi ketua darjah, dia tak boleh jadi pengawas. Okey. Tapi memang kita sentiasalah membaca Rukun Negara ni di perhimpunan sekolah, dan memang ia menyerap
dalam jiwa kita setiap kali kita membaca kan, dengan semangat berkobar-kobar dan selalunya cikgu suruh baca secara kuat. Okey. Dan itu sebenarnya sampai sekarang kita dah tak boleh lupa rukun negara. Kita memang dah sebati dengan jiwa kita. Cuma mungkin kita jarang mengucapkan rukun negara di mana-mana. Pemahaman Encik Nordin ketika itu 5 terasu Encik Nordin faham ke ataupun sekadar membaca? Saya rasa kita boleh faham sebab dia simple, ayat yang mudah. Macam mana dengan rukun Islam, rukun iman. Sebab kita banyak ke arah orang kata kepercayaan kepada Tuhan itu dalam rukun orang kata rukun iman kita. Betul. Dan rukun negara kita pun ada kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara. Dan benda-benda tu semua memang kita hayatilah daripada dulu lagi sebenarnya. Okey, Cik Hafiz macam mana pula dengan kita jadi nostalgic sikit lah kan, orang kata throwback balik kan zaman-zaman dulu kan. Sebab kita ni memang kebanyakan daripada rakyat Malaysia ni pun mengucapkan rukun negara di peringkat sekolah, terutama sekali pada perhimpunan hari Isnin tu. Cik Hafiz punya pengalaman macam mana? Terima kasih Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Saya sebenarnya sama juga macam Taufik dulu. Waktu sekolah pernah diberi kesempatan untuk membaca ikrar dan sebagainya. Tetapi kalau tanya kepada saya secara umum, apakah rukun negara itu kepada diri saya sendiri sebagai anak muda lah kalau boleh saya ambil di sini. Kita ibaratkan rukun negara ni seperti kompas lah. Maksudnya dalam kehidupan kita, kalau kita terpesong sikit kan perjalanan hidup dan sebagainya, kita kena tengok balik rukun negara ni sebagai kompas, sebagai teras yang seperti yang dinyatakan oleh Encik Nordin tadi, untuk kita pegang, untuk kita hayati dan kita serap dalam jiwa untuk memandu arah kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jadi kalau itu tanya saya tentang kompas lah. Tapi teringat saya juga tentang, sebab tadi Taufik cakap imbau kembali kan, berkenaan. Dua momen paling penting yang saya ingat kenapa rukun negara ni boleh meresap dalam diri saya sendirilah sebagai anak yang lahir tahun 80-an. Oh, dah bagi tahu terus tahun 80-an. Sebaya je ni. Okay. Sebenarnya nak bagi tahu lagi 5 hari lepas baru saja umur 35 tahun. Okey, selamat ada jadi. Ambil kesempatan. Okey. Dua momen sebenarnya yang paling utama yang saya paling ingat. Pertamanya, kalau kita ingat lagi di buku-buku latihan sekolah dulu, bahagian belakang buku latihan warna coklat tu ada rukun negara di situ. Betul. Jadi setiap kali kita buat latihan tugasan sekolah dan sebagainya, dia menyerap melalui pembacaan secara tak sengajanya kat situ. Subconsciously kita baca, kita serap terus. Itu momen pertama yang saya sentiasa akan ingat sepanjang zaman. Yang keduanya, saya suka, walaupun saya tidak aktif bersukan, saya bukan atlet, tetapi ketika sukan, acara sukan tahunan di sekolah dan sebagainya, lepas kita perarakan dan sebagainya itu, seruan ataupun bacaan daripada ketua perbarisan itu sangat menggugah. Sangat menggugah jiwa, terus menyerap dan saya rasa bersemangat sampai sangat meresap ke dalam jiwa kami kita, rakyat kan? Malaysia. Jadi saya rasa macam itulah antara dua momen paling penting yang menyerap rukun negara dalam jiwa saya lah. Okey, bagi Cik Nordin, itu zaman-zaman kita dulu kan baca ikrar. Saya pasti dekat sekolah zaman sekarang pun masih lagi orang kata menerapkan, mempraktiskan bacaan ikrar tu. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, adakah media sosial, kita tak nak salahkan sesiapa kalau boleh kan, tapi adakah media sosial ini penyebab kepada kurangnya kata penjiwaan, penerapan rukun negara di kalangan anak muda pada waktu ini? Ya, kalau kita tengok di media sosial, sesiapa saja akan boleh memberi pendapat mereka yang nampak macam ada kebebasan bersuara. Kadang-kadang memang melampaui batas. Tetapi dalam masa yang sama, setiap orang bila menyuarakan pendapat mereka, mereka haruslah tahu yang ada batas-batas perlembagaan kita, ada kedaulatan undang-undang kita, dan benda ni seharusnya difahami oleh semua orang. Dan jika ada orang yang melemparkan sesuatu yang melebihi, orang kata menyalahi perlembagaan kita, kan, tidak mendaulatkan undang-undang dan juga demokrasi berparlimen kita, so seharusnya ada satu counter balik daripada orang seperti kita lah. Dan memang betul dalam media sosial orang kadang-kadang dia dah tak ingat apa-apa, kan, bila dia berbalah dia akan keluarkan segala-galanya, dan dia lupa bahawa negara kita ada rukun negara yang kita harus semaikan selalu. That's why tak kisahlah orang muda ke kan, orang yang berumur ke, orang dah pencen ke, tapi
perkara ni menjadi satu benda yang seharusnya serius lah kan, untuk menunjukkan kita sebagai warga negara Malaysia yang orang kata ada prinsip-prinsip rukun negara kita. Dan arti kata lain, kalau anda berkomen dekat media sosial tu ataupun ada status, janganlah sampai hilang pertimbangan kan, sampai dah tak nampak orang kata kesopanan dan kesusilaan tu kan yang menjadi teras juga dalam rukun negara ni. Okey, Cik Hafiz, saya nak tanya juga mengenai rukun negara ini, adakah ianya masih lagi mempunyai sebarang kepentingan realistik ataupun selain perlu dihafal untuk menjadi ritual pada hari Isnin saja, adakah ianya masih lagi orang kata hanya patut dibaca saja ataupun ada lagi unsur realistik untuk kalangan pelajar-pelajar di sekolah ini? Saya fikir macam ni. Saya kembali pada asas soalan pertama tadi, iaitu rukun negara ni sebagai kompas. Jadi kalau saya pegang itu adalah premis yang saya bawa pada hari ini, kompasnya dia adalah sangat realistik. Sebab kita, walaupun benda tu mungkin kita nampak kecil, kalau kita ambil lah kompas ni kecil je, kita boleh simpan dalam poket, bawa ke mana-mana dan sebagainya kan. 5 teras asas dalam rukun negara itu sebenarnya kecil kalau dilihat dalam bentuk kompas. Tapi besar nilainya, besar manfaatnya jika kita semua dapat menghayati dan menjiwainya betul-betul. Tak kira macam tadi yang Cik Nordin sebut juga, pada anak muda, pada orang yang apatah lagi yang lebih berusia, sebab mereka melalui fasa ketika 13 Mei 1999 dan sebagainya. Jadi saya fikir ia masih lagi realistik, masih lagi relevan untuk terus disemai, sebab tadi kita nak menyemai dan menyemarakkan juga. Jadi kita nak menyemai kepada anak muda ni, cuma pendekatan-pendekatan tu yang mungkin kita harus fikirkan bagaimana untuk mendekati jiwa-jiwa anak muda ni supaya masih lagi dapat menyerap semangat rukun negara tadi. Jadi pendekatan sekarang yang Cik Hafiz lihat macam mana? Rasanya perlu ditambah baik lagi ke ataupun banyak kajian lagi perlu dibuat ke? Pastinya kita perlu sentiasa ada penambahbaikan. Kita tak boleh selesa pada satu tempat je. Kalau sekarang ni kita rasa macam okey, ini dah cukup baik, tapi kita harus ada lagi penambahbaikan untuk menambah baik mutu-mutu yang sedia ada. Dalam tempoh sekarang ni, kalau kita perhatikan juga PKP yang berlangsung dan sebagainya, digital content ataupun kandungan-kandungan di media sosial ataupun kandungan-kandungan secara berbentuk digital di YouTube dan sebagainya sangat meluas dipergunakan. Saya fikir ini sebenarnya ruang-ruang yang boleh digunakan oleh para pempengaruh media sosial misalnya, ataupun media sendiri, syarikat media sendiri seperti Bernama dan sebagainya, untuk menyampaikan mesej-mesej dalam bentuk yang lebih santai, lebih muda jiwanya untuk mendekati mereka ni tadi. Saya fikir digital memainkan peranan buat masa ni untuk kita ketengahkan lebih hal-hal begini. Baik, kepada anda yang mengikuti kami melalui platform Zoom, webinar kami di Zoom, anda boleh turut serta juga bersama kami untuk memberikan sebarang pandangan, cadangan. Anda boleh on mikrofon anda sekiranya anda ingin memberikan sebarang soalan sekalipun, ataupun anda boleh type di ruangan chat di situ bagi menyampaikan hasrat anda tersebut. Baiklah, kalau kita lihat, saya ni sebenarnya bertugas juga sebagai seorang pembaca berita kan. Jadi banyak berita yang saya baca yang macam saya rasa macam memualkan saya. Contohnya pemandu mabuk kan. Sampai kita sendiri pun nak balik kerja daripada pejabat pun kadang-kadang takut untuk pulang ke rumah kan. Lagi cerita-cerita atau berita-berita mengenai salah guna kuasa, rasuah sebagainya. Ini semua melanggar satu falsafah dalam rukun negara, contohnya kedaulatan undang-undang, dan juga apatah lagi mengenai individu-individu yang tanpa segan silu orang kata mengeluarkan kenyataan masing-masing, mengeluarkan pendapat masing-masing yang mempersoalkan kuasa Raja-Raja Melayu yang ada di Malaysia, yang seperti kita ketahui sebenarnya kuasa Raja-Raja Melayu ni memang terkandung di dalam perlembagaan Malaysia, dan pastinya perkara tersebut melanggar prinsip kesetiaan kepada raja dan negara serta keluruhan perlembagaan. Jadi kepada Encik Nordin, rasanya berita-berita sebegini, adakah ianya memualkan Encik Nordin, dan apa perasaan bila mendengar berita sebegini, tak putus-putus, tak tahu bila sampai kesudahannya? Betul. Memang berita ini yang saban hari keluar di media sosial, yang orang kata tanpa kawalan ataupun menyusahkan pihak SKMM untuk mencari orang kata orang yang mengeluarkan data-data ataupun statement yang tak sewajarnya keluar. That's why kita kata prinsip rukun negara kita agak terhakis sejak ada media sosial ni, tapi dalam masa yang sama kita tak boleh lari daripada era digital ini. Dan kita bukan boleh bagi satu solution yang jitu,
untuk menyelesaikan benda ni dalam masa yang singkat. Tapi macam you cakap tadi betul, kempen ataupun penghayatan kepada rukun negara ni mungkin daripada sekolah rendah, tadika, sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampailah kepada hingga akhir hayat sebenarnya. Kempen-kempen ini perlu diadakan ataupun penghayatan rukun negara ni diadakan supaya orang semua sedar bahawa kita ada batas kesopanan dan kesusilaan di media sosial ataupun di mana saja. So sentiasa kita perlu meminta masyarakat supaya tidak, orang kata, melanggar batas-batas normal yang banyak berlaku pada hari ini. Itu pendapat kita lah. Cuma nak menyelesaikan masalah ni dalam masa 1 hari ataupun 1 tahun bukan satu benda yang mudah. Dan kita harap semua pihak, bukan setakat kerajaan, tapi semua pihak dapat terus menghayati ataupun membuat satu sentiasa buat kempen, sentiasa buat perkara-perkara yang membolehkan orang sedar tentang rukun negara ini. Betul. Ya. Okey, bagi Encik Hafiz pula, Yes, sir. kenapa ada golongan di Malaysia ni yang melanggar ideologi dan juga falsafah rukun negara ni? Kalau kita saksikan mereka ni tak semestinya mereka ni kurang dari segi akademik. Ada juga orang yang berjaya, Ya, yang betul. ternama juga kan, yang kata melanggar ideologi dan juga falsafah ni. Jadi kenapa agaknya individu-individu melanggar ideologi dan juga falsafah rukun negara? Pada pandangan saya beginilah, setiap orang dia mahu menyampaikan suara dia sendiri. Semua orang mahu suaranya didengar. Kita pun sekarang ni kita sedang menyampaikan suara kita sendiri dan kita mahu kita didengar oleh orang lain. Cuma dalam keadaan semasa dan sebagainya, lebih ramai orang yang sebenarnya lebih laju di tangan berbanding lebih laju di fikiran. Maksud saya, kalau kita di media sosial misalnya, keyboard warrior misalnya, lebih laju mengecam, mengutuk dan sebagainya di media sosial dan sebagainya, menyampaikan pandangan-pandangan yang mungkin separuh masak dan sebagainya. Jadi di peringkat ini, walaupun tadi Taufik kata ada yang walaupun berpelajaran tinggi dan sebagainya, kembali sebenarnya kepada diri sendiri juga kan, sikap kita sendiri bagaimana kita menghadapi sesebuah isu dengan secara berhemah, dengan secara lebih apa orang kata, sepatutnya memberi manfaat ataupun memberi mesej yang lebih baik kepada orang lain. Saya fikir itu antara sepatutnya yang dibuat oleh orang-orang yang bijak pandai ini. Seperti mana saya selalu kagum dengan mendiang Profesor Khoo Kay Kim misalnya, sejarawan yang sangat terkenal di Malaysia. Macam mana beliau sentiasa cuba menyerapkan ataupun menerapkan sejarah bangsa Malaysia misalnya, walaupun mungkin ada suara-suara yang tak didengar, tapi dia secara konsisten, secara kekalnya terus menyampaikan falsafah-falsafah sejarah bangsa, sejarah negara dan sebagainya untuk mengetengahkan kepada kita sebagai menjiwai rukun negara itu sendiri balik tadi. Saya fikir ini adalah peranan sebenarnya. Orang yang bijak pandai ni patutnya menggunakan ilmu yang baik, ilmu yang dia ada tu untuk memberikan nilai kepada orang lain, nilai tambah ni. Itu kalau mungkin saya boleh berikan komen sikit lah. Okey, Encik Nordin pula, rasanya untuk kita lihat kan kebelakangan ini juga ataupun sebelum-sebelum ni lah kan, terutama sekali nak pilihan raya sebagainya kan. Jadi ada banyak kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh bukan saja ahli politik tapi rakyat biasa pun yang menyentuh mengenai isu-isu perkauman kan, yang pastinya sensitif sebenarnya untuk kita katakan secara terbuka, dan ini sedikit sebanyak mengguris hati setiap rakyat Malaysia yang berbilang agama dan juga bangsa ini. Jadi bila ada ahli politik dan juga tak kisahlah rakyat biasa juga mencetuskan perkara ini, bagaimana untuk kita tangani perkara ini daripada terus berlaku, dan apa sebenarnya tanggungjawab yang perlu kita ada untuk mengelakkan daripada diri kita sendiri juga orang kata membuat komen-komen seperti tersebut? Macam saya cakapkan tadi, kita ada undang-undang, kita ada akta SKMM yang boleh mendakwa orang yang mencetuskan provokasi ataupun sengaja melemparkan kata-kata yang tidak wajar. Dan seharusnya benda yang paling senang kita buat report. Kita report kepada Facebook, kita report kepada, kalau di Facebook, ataupun report kepada SKMM dan juga report kepada pihak PDRM. Sebab benda itu menyalahi akta, menyalahi prinsip dan mencetuskan provokasi kepada masyarakat. Kita tak boleh biarkan dan kita harap satu tindakan yang tegas diambil
contohnya orang menghina raja, orang menghina perlembagaan kita ataupun menghina ataupun mencemarkan kedaulatan undang-undang kita. Jadi semua orang perlu bertindak proaktif, agresif untuk menghukum ataupun membawa mereka yang bersalah ini ke undang-undang supaya orang tahu yang kita ada undang-undang, supaya orang tahu kita ada akta yang tak boleh cakap benda-benda itu yang melanggar perlembagaan kita. So pada saya tindakan yang tegas perlu ada. Kalau kita biar, jadi orang lain pun akan buat juga. Itu isu dia. Benda yang simple. Kalau kita, pada saya dah nampaklah juga beberapa orang yang melampau diheret ke mahkamah, dikenakan hukuman, itu memang wajar dibuat. Kalau di negara Thailand, saya bagi contoh kan, menghina raja, hukuman dia sangat berat. Boleh penjara seumur hidup, ada yang boleh dihukum bunuh pun. Tapi di Malaysia kita agak longgar dan hanya orang yang terlampau ekstrim, dan yang bestnya di media sosial orang boleh berlakon sebagai orang lain. Baru ni ada seorang penganggur yang orang Melayu tapi dia berpura-pura menjadi seorang kaum Cina dan melemparkan kata-kata kejian kepada raja kita. Dan benda inilah yang sebenarnya batu api yang merosakkan keharmonian negara kita. Sebenarnya kita kat luar okey je, tapi bila dalam media sosial kita menjadi orang lain ataupun mereka bertukar menjadi orang lain dan memporak-perandakan negara kita. Betul. Apatah lagi perkara tersebut diperbesar-besarkan lagi, diperhangatkan lagi. Jadi mood kita sebagai rakyat Malaysia pun jadi terganggu. Benda yang kecil pun boleh jadi besar kalau kita ada batu api di media sosial. Okey, kita akan berhenti rehat sekejap saja. Kepada anda yang ingin bersama kami, anda boleh aktifkan terutama sekali di platform Zoom, anda boleh sertai dalam webinar kali ini. Tapi kita akan berhenti rehat. Selepas ini kami akan bawakan mengenai topik apakah relevan rukun negara pada tempoh waktu sekarang ini, pada zaman sekarang, dan juga bagaimana rukun negara boleh menyuntik semangat kepada usahawan-usahawan yang ada di dalam Malaysia ini. Kita berhenti rehat sekejap sahaja. Harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca semua. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita, tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itulah 5 prinsip rukun negara. Harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca semata. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita, tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. 5 prinsip rukun negara
Baiklah, kembali di webinar yang dibawakan khas oleh Bernama. Hari ini kami akan membincangkan mengenai rukun negara dalam jiwa kita. Kami bawakan kepada anda dua tetamu yang cukup istimewa. Di sebelah saya ialah Encik Nordin Mat, beliau merupakan pengarah syarikat Go2Go Senam Berhad, dan di hujung sana ialah Encik Hafiz Latif, pengasas legasi Oak Heart kepada anda. Anda juga boleh saksikan kami melalui platform Facebook kami di Bernama dan juga di channel YouTube Cefikir, serta di bernama.com, website bernama.com. Dan kepada anda yang ketika ini berada di platform Zoom, anda boleh juga turut serta bersama kami sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pendapat ataupun pandangan anda. Baik, kita nak sambung perbincangan kita mengenai relevan rukun negara ini. Kalau saya boleh sentuh mengenai rukun negara ini, dah memasuki separuh abad dan terbaru, saya kalau memetik kata-kata aktivis sosial Tan Sri Lilamtai, beliau kata rukun negara ini sangat berpengaruh dan juga berkesan ketika tahun 70-an dan juga awal 80-an sebab disebabkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 tu. Jadi semua memang memfokuskan kepada rukun negara itu. Rukun negara itu memang bertujuan untuk menyatu padukan rakyat Malaysia ketika itu. Jadi perpaduan dan juga keharmonian rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama ini memang dikatakan sangat terselah ketika itu. Dan kini kita masuk dalam zaman yang semuanya pantas, teknologi pun bergerak pantas. Kalau semalam kita teknologi yang nampak macam canggih dah, tapi hari ini keluar lagi teknologi lebih canggih daripada itu. Jadi kadang-kadang terfikir di manakah rasionalnya, relevannya rukun negara ni dalam era sekarang ni. Jadi adakah rukun negara ini dibuat untuk menyatukan kaum? Masih lagi adakah ianya berperanan untuk menyatukan kaum ataupun tidak? Jadi mungkin Encik Nordin boleh komen sedikit mengenai sama ada rukun negara ini masih relevan pada zaman sekarang ataupun mungkin sudah lapuk. Pada saya terus terang masih relevan, sangat relevan. Memandangkan kita negara yang masih negara yang majmuk, ada pelbagai kaum, dan juga kita daripada tahun 70-an, 80-an, ketika itu mungkin semua pihak di kementerian, jabatan, mereka menumpukan kepada isu perpaduan rukun negara akibat krisis 13 Mei 1969, dan rukun negara ini digubal disebabkan peristiwa tersebut. Dan orang kata waktu tu saya lahir tahun 70-an, jadi memanglah terus bila masuk sekolah tu perkara tersebut ditekankan, merasai terus suasana tersebut. Dan cuma pada masa sekarang, tahun milenium kata orang, mungkin tidak dibincangkan seharian ataupun tidak disebutkan hari-hari. Cumanya selagi kita negara yang majmuk, negara yang pelbagai kaum, negara yang ada undang-undang, dan di saat kita menghadapi COVID-19 ini, kita belum lagi keluar daripada PKP, kita masih lagi PKPP sampai 31 bulan Ogos. Kemungkinan lah kan, kalau nasib kita baik, tuah memihak pada kita, 31 Ogos tu, hari merdeka kita boleh umumkan merdeka daripada PKP, COVID-19, insya-Allah. Tapi dalam suasana sekarang yang sangat berlainan berbanding dengan suasana sebelum ini, dan tak pernah dihadapi oleh mana-mana negara ataupun mana-mana manusia menentang ataupun menghadapi COVID-19 ni, saya masih nampak betapa relevannya rukun negara ini untuk dihayati ataupun diamalkan oleh semua rakyat Malaysia untuk membangunkan balik negara. Memang sekarang negara kita perlu bangunkan dari segi ekonomi, dari segi sosialnya, sebab kita dah collapse. Memang ekonomi kita dah collapse about 3-4 bulan yang lalu. Dan sekarang ni baru dalam proses untuk mengembangkan balik ekonomi, dan prinsip rukun negara ini adalah salah satu benda yang wajib untuk kita bawa bersama untuk membangunkan negara ini. Itu saya nak tanya juga mengenai sebagai seorang usahawan, bagaimana nak terapkan rukun negara ni dalam membangunkan semula ekonomi Malaysia ni. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada Encik Hafiz kan. Kita lihat kepada terminologi rukun negara ni memang sesuai digunakan selepas peristiwa 13 Mei 1969, seperti ianya ingin menyatukan rakyat Malaysia ketika itu, membentuk sebuah negara Malaysia kan. Tapi kalau sekarang ini kita lihat rukun negara tu, bila kita baca dekat sekolah, mungkin kanak-kanak sekolah tu pun berfikir macam, oh ini rukun untuk membina negara kot. Saya tak ada hal untuk mengenai rukun ni, saya tak perlu campur. Berbanding dengan rukun Islam, rukun iman sebagai orang Islam, rukun orang kata semayang ke kan. Jadi kita memang memahami memang itu adalah rukun-rukun sebagai seorang Islam, rukun-rukun untuk beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah rukun negara, terminologi dari sudut terminologi lah kan, sebagai seorang yang orang kata berkecimpung dalam industri penulisan ni kan.
adakah ini perlu ditransformasikan menjadi rukun warga negara mungkin, rukun rakyat mungkin supaya pemahaman tu lebih lagi pada rakyat Malaysia? Kalau tanya saya dari segi terminologi, kita kekalkan. Sebab kalau semua benda nak berubah, apa lagi yang boleh kita belajar bersejarah. Kan? Jadi rukun negara secara terminologi saya masih galakkan untuk kekalkan. Kan? Cuma seperti yang saya awal maklum tadi juga, bagaimana kita nak mendekati pendekatan-pendekatan kita untuk menerapkan kembali kepada jiwa anak muda ni tentang rukun negara, itu saja yang perlu dititik beratkan. Dan seperti juga seingat saya pada 9 Julai yang lalu juga Perdana Menteri kita juga ada maklumkan bahawa mahu jadikan rukun negara sebagai teras pendidikan, kalau tak salah saya. Makna kata kalau betul ia boleh dijadikan sebagai teras pendidikan, kembali disemarakkan, kembali diberi nafas baru kepada anak-anak didik di sekolah dan sebagainya, saya fikir itu akan dapat menyemarakkan kembali semangat rukun negara tadi. Tapi kalau dari segi terminologi, saya harap dikekalkan. Sebab itu sebenarnya sejarah kan. Betul. Bila 100 tahun lagi, bila kita try cari semula apa itu rukun negara, baru kita tahu, dapat kaitkan kenapa ia dinamakan sebagai rukun negara, apa signifikannya dan apa yang menyebabkan ianya masih lagi relevan pada waktu tersebut. Okey, adakah rukun negara ini memerlukan transformasi, Encik Hafiz sendiri? Dari segi transformasi, dari segi pendekatan tadi betul. Tapi macam mana nak buat tu, saya fikir semua orang harus menggerakkannya lah. Kalau saya boleh ambil satu lagi di sini, kalau katalah saya sebagai seorang penerbit misalnya kan, apa pendekatan yang boleh, sebab daripada tadi sebut pendekatan tapi caranya kita tak bagi tahu kan. Salah satu pendekatan yang mungkin lah, kalau saya sebagai penerbit buku misalnya, apa yang kita boleh ambil, kita ketengahkan bahan-bahan bacaan yang bagus, bahan-bahan bacaan yang baik. Kalau dapatkan penulis-penulis yang boleh menerapkan ataupun menulis hal-hal rukun negara ni dalam bentuk penulisan fiksyen ataupun bukan fiksyen, yang lebih menarik digunakan untuk diterbitkan supaya dihayati oleh para pembaca. Walaupun mungkin tadi Taufik ada awal tadi pun ada sentuh, kita ada buku fizikal, kita ada buku digital, e-book dan sebagainya. Semua itu adalah medium, adalah platform untuk kita kekalkan bahan bacaan. Memang dah ada ke sekarang ni buku yang macam tu, yang orang kata menyadurkan juga ada prinsip, ada unsur-unsur rukun negara dalam novel-novel je? Kalau menyadurkan sebetul-betul rukun negara itu, setahu saya masih belum ada lah. Tapi kalau contoh dalam ada beberapa buku yang kami terbitkan, para penulis yang ada ni, kalau contoh ada kat sini, kalau kita boleh tunjuk, misalnya ini, saya bukan nak promosi apa-apa, tapi maksudnya nak mengaitkan, berkongsikan. Dalam Kakak Saya Hidup Semula ni, Hanif Yusof ni, tulisan-tulisan beliau dalam ni, cerpen-cerpennya banyak menyadurkan hal-hal orang Melayu, hal-hal bangsa, sinikalisasi kita, macam mana menerapkan pemahaman sebagai kesopanan, kesusilaan tadi dan sebagainya. Itu semua ada dalam nilai-nilai yang dibawa dalam cerpen-cerpennya. Jadi saya fikir kalau kita tarik balik tadi, perbincangan tadi adalah macam mana nak menerapkan penulisan kepada anak muda. Tapi kalau dari segi menyampaikan pendekatan tadi juga untuk menarik minat mereka lagi, mungkin dari segi bentuk persembahan juga kita harus fikirkan lah, sebagai penerbit buku, macam mana kita nak mempersembahkan buku kepada pembaca. Itu sikit lah. Satu idea menarik sebenarnya kan, untuk kita mempromosi rukun negara, terutama sekali di kalangan anak-anak di sekolah, di peringkat sekolah. Okey, Encik Nordin, bercerita balik semula mengenai usahawan dan juga rukun negara ni. Mungkin ada yang tertanya kan, apa kaitannya usahawan dengan rukun negara, ataupun bagaimana usahawan boleh menarik semangat-semangat daripada rukun negara ini untuk orang kata restart semula ekonomi mereka ketika ini yang sedang yang menghadapi impak daripada pandemik COVID-19 ini. Betul. Semasa COVID-19, antara sektor yang paling terjejas teruk adalah sektor macam yang saya ceburi, iaitu agrotourism, pelancongan, di mana kita kena tutup semua perniagaan kita disebabkan tidak boleh dikunjungi. So contohnya kita ada perniagaan Good to Go Farm di Maeb Serdang yang menampilkan konsep agro pelancongan, ada petting zoo dan sebagainya. Dan memang semasa berlakunya PKP pertama lagi, kita dah terpaksa tutup tempat tu dan tak boleh dibuka, dan kita kena keluar daripada keselesaan waktu tu untuk buat sesuatu yang baru. Kat sini kita dari segi keusahawanan, alhamdulillah saya jumpa ataupun saya divert terus bisnes saya kepada satu benda yang baru, iaitu saya buat fresh produce punya bisnes, harvest. Di sana kita jual buah, jual daging, jual durian dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, untuk macam soalan you, bagaimana kita menghayati rukun negara ni untuk membantu ataupun
menyedarkan orang lain juga bagaimana nak bangun kembali daripada kejatuhan. Saya panggil kejatuhan, memang betul-betul jatuh. Kita dah berjaya dalam satu tapak dan kita terus jatuh, terduduk dan bermula daripada zero balik. Waktu tu pihak Bank Negara Malaysia ada meminta saya untuk membuat sebuah video untuk memberi satu inspirasi kepada PKS lain di luar sana yang menghadapi masalah yang sama dengan saya. Dan di situ orang kata demi untuk bukannya saya orang kata hebat sangat dalam perniagaan, tapi untuk memberi maklumat dan juga informasi kepada PKS di luar sana bahawa dunia belum berakhir. Dan kita ada penyelesaian setiap permasalahan kita. Yang penting kita tak lari daripada bank-bank yang mengejar kita. Alhamdulillah kerajaan benarkan moratorium selama 6 bulan, tetapi selepas 6 bulan ini adalah cabaran sebenar para PKS. Di situ saya berusaha ataupun saya bersetuju untuk menghasilkan sebuah video yang menerangkan bagaimana usahawan boleh berjumpa dengan pihak bank negara untuk mendapatkan skim kita panggil SDRS, Small Debt Restructure Scheme, yang ramai usahawan tak tahu di luar sana. So kita buat satu video dan kita sebarkan kepada umum, dan alhamdulillah video ni pun diambil oleh pihak Majlis Keselamatan Negara untuk pengetahuan PKS yang lain. Di situlah yang pada saya membawa inspirasi daripada rukun negara itu sendiri untuk mensejahterakan orang kata ekonomi dan juga membantu PKS yang menghadapi dilema yang sama, menghadapi masalah yang sama. Kita cuba bagi ada penyelesaiannya kalau kita berusaha untuk mendapatkan orang kata penyelesaian. Begitu juga dengan bidang penternakan yang saya ceburi, di mana kita ada satu platform persatuan, koperasi ataupun kelab generasi transformasi ruminan. Kita mentransformasikan industri ruminan dan untuk membantu penternak kita. Contohnya sekarang kita nak menghadapi korban dan para penternak kita tak dapat untuk menjual ternakan mereka disebabkan COVID-19. Bagaimana kita berusaha untuk membantu sebahagian daripada mereka, nak bantu semua pun kita pun tak mampu. Jadi kita anjurkan satu program berkat korban bersama pihak ION dan juga SMAHI untuk membantu memasarkan ternakan korban penternak-penternak kita kepada pembeli ini ataupun pengguna dengan norma baru. Sebab di surau, di masjid dah ada limitation untuk buat korban. Jadi kita bagi satu cara, kita sembelih di ladang dan kita bekalkan kepada orang kata muslimin dan muslimat kita yang nak berkorban di negara kita yang lebih afdal. Jadi kita buat satu transformasi baru. Benda ni semua untuk kesejahteraan penternak kita dan juga platform untuk kita orang kata sama-sama menghayati rukun negara bagi membantu negara kita. Ya. Okey, Cik Hafiz, kita bercerita mengenai fungsi ibu bapa lah pula kan. Mungkin yang bapa di sini Cik Nordin kan, antara kita bertiga. Saya baru nak kata fungsi ibu bapa ni. Antara kita bertiga Cik Nordin seorang bapa di sini. Tapi saya nak tanya dulu, Cik Hafiz ni, pembesaran Cik Hafiz sendiri kan. Macam mana dapat tak rasakan bahawa ibu bapa anda juga sebenarnya secara tidak sedar menerapkan nilai-nilai rukun negara dalam membesarkan Encik Hafiz? Saya fikir itu sudah pasti harusnya dibuat oleh mana-mana keluarga pun, ibu bapa sendiri. Malah sebenarnya saya sendiri dibesarkan oleh atuk dengan opah sebenarnya. Sebagai cucu sulung, anak sulung kan. Jadi atuk opah sendiri tu lagilah dia punya tahun sebelum merdeka dan sebagainya lahir. Jadi penerapan nilai-nilai murni yang ada tu, kalau mungkin adalah nilai-nilai murni yang ada dalam diri saya sekarang ni, mungkin hasil daripada didikan atuk opah, abah dengan mak saya sendirilah kan. Bukan saja daripada budaya kan sebenarnya kan. Kalau kita lihat kan konsep 5 falsafah tu pun ada dalam penerapan oleh atuk dan juga nenek Encik Hafiz kan. Bagi Encik Nordin sebagai seorang bapa, macam mana pula nak terapkan kepada ibu bapa di luar sana kan, yang mungkin mereka tak tahu macam mana nak mereka menerapkan nilai-nilai positif dalam keibubapaan mereka. Jadi apa sebenarnya yang perlu mereka lakukan? Pada saya, semua ibu bapa akan memberikan yang terbaik kepada anak mereka. Saya bapa kepada 4 orang anak. Dah tentu kita akan cuba sedaya upaya mendidik anak kita untuk menjadi umat Islam yang baik, untuk menjadi warga negara yang baik. Dan prinsip yang pertama pun kepercayaan kepada Tuhan
dia sebenarnya bukan kepada orang Islam saja dan kepada agama-agama lain dan juga masyarakat kaum lain, yang mana orang kata semua agama menyeru kepada kebaikan. Kan? Semua agama menyeru kepada kebaikan dan sebab tu prinsip yang pertama rukun negara tu dia pilih, dia ambil kepercayaan kepada Tuhan. Jadi semua ibu bapa dengan semangat agama masing-masing akan menerapkan kepercayaan kepada Tuhan, satu elemen yang sangat penting untuk anak-anak kita membesar sebagai rakyat yang baik lah. Mungkin saya nak tanya, kita orang kata menghampiri di akhir webinar ini. Mungkin Encik Hafiz boleh kongsikan sedikit ataupun beri sedikit kesimpulan bagaimana untuk kita amalkan rukun negara ini dalam kehidupan seharian kita sebagai rakyat Malaysia. Yang paling dekat yang saya fikir boleh kita ambil adalah yang kesopanan dan kesusilaan itu dulu tadi. Sebab nak diberitahukan semula kat sini, kita ni dalam era globalisasi dan sebagainya, media sosial sangat dekat dengan diri sendiri. Kesopanan dan kesusilaan terdahulu harus kita, walaupun tadi kepercayaan kepada Tuhan tu yang pertama sekali kan, tapi yang bawah tu, yang kesopanan dan kesusilaan tu yang penting juga, sebab media sosial ni memainkan peranan yang besar. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia misalnya haruslah sentiasa berjaga-jaga untuk menyampaikan pandangan, memberikan pendapat dan sebagainya. Harus tidak lebih laju tangan daripada laju fikiran tadi, supaya dapat menyerap kembali semangat kesopanan dan kesusilaan tu. Seterusnya, seperti yang tadi pun Cik Nordin dah maklumkan juga, bagaimana kita harus sentiasa menghormati keempat baki yang dalam rukun negara tadi untuk kembali menyerap dan memberi nilai tambah kepada diri sendiri juga. Saya fikir itu adalah hal yang paling utama untuk kita fikirkan bersama-sama dalam hal inilah. Alright. Okey, sebenarnya kita bukan nak tutup lagi, tak tutup kedai lagi, tapi kita ada tadi suruh kata kesimpulan tadi. Itulah saya tersebut kan. Tapi kita ada kata klip yang disediakan oleh pihak penerbitan mengenai fakta menarik rukun negara ini. Apa kata kalau kita saksikan? Menarik rukun negara. Hidup berbilang kaum dalam masyarakat adalah sebahagian sejarah dan warisan kita. Rukun negara diwujudkan untuk mencapai satu pegangan atau pengertian terhadap aspirasi nasional di Malaysia tanpa mengira asal-usul dan keturunan. Tetapi masih ramai yang tidak tahu fakta-fakta menarik mengenai kewujudan rukun negara. Baiklah, ini 5 fakta menarik rukun negara. Yang pertama, ramai yang tahu rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Namun pengisytiharan itu adalah sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dan pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj masih lagi Perdana Menteri sebelum menyerahkan tugasnya kepada Tun Abdul Razak Hussein pada 22 September 1970. Yang kedua, pengisytiharaan rukun negara dilakukan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong yang keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Baginda adalah Sultan Terengganu sebelum ditabal Yang di-Pertua Agong. Yang ketiga, rukun negara diperkenalkan rentetan peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa ini merupakan detik hitam dalam sejarah Malaysia, yang mana kira-kira 6,000 orang kehilangan tempat tinggal, 211 kenderaan musnah serta 753 bangunan rosak atau terbakar. Yang keempat, rukun negara adalah satu falsafah dan ideologi nasional, hasil sumbangan kepakaran pemimpin dan rakyat pelbagai kaum. Semua bangsa pada ketika itu terlibat dalam pembentukan rukun negara. Yang kelima, secara dasarnya rukun negara terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu cita-cita dan prinsip. Bahagian pertama menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, iaitu mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak, dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala bahagian kedua menggariskan 5 prinsip rukun negara. Perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai
dan perlu dipelihara serta dihargai semua rakyat Malaysia. Tadi 5 fakta menarik mengenai rukun negara. Okey, saya nak buka soalan kepada peserta-peserta webinar kami ketika ini. Kepada anda yang ada soalan, anda boleh terus on mic anda dan teruskan dengan soalan ataupun cadangan anda. Ada sesiapa yang berminat? Okey, sebenarnya kami juga bersiaran di webinar ataupun di platform Zoom ini untuk mendapatkan pada peserta-peserta di ruangan Zoom ini. Jadi, kepada anda yang ada soalan, boleh perkenalkan diri dan bertanyakan soalan. Teruskan. Ada yang tengok. Okey. Kejap Baik, sekiranya anda ada soalan, anda terus buka mic anda dan teruskan dengan persoalan anda. Baik, okey, kita teruskan dulu. Kalau anda ada soalan, anda terus mencelah. Anda boleh mencelah bila-bila masa saja. Apapun, kalau saya nak tanya harapan daripada Cik Nordin sendiri sebagai generasi yang lebih makan garam, kan? Rasanya apa yang generasi lebih muda ini perlu lakukan lagi untuk supaya penghayatan rukun negara itu lebih meresap masuk dalam jiwa mereka? Untuk generasi muda, pada saya Taufik, kita pun pernah muda. Ya. Kita pun pernah melalui segala apa yang anak muda sekarang tengah lalui. Mungkin dalam konsep yang berbeza. Tapi akhirnya kita akan kembali kepada normal seorang manusia biasa. Kan? So kita pernah buat silap. Orang muda sekarang pun mungkin ada yang buat silap. Dia akan perbetulkan. Yang penting kita tak lari daripada rukun negara kita. Kita tak lari daripada rukun iman, rukun Islam kita. So kemana pun, apa pun yang orang muda buat, dia jangan lari daripada prinsip dan rukun yang ada ini. So pendidikan yang paling penting adalah pendidikan. Setiap orang yang dah diberi pendidikan, dia pasti tahu pasal rukun negara, dia pasti tahu pasal rukun iman dan rukun Islam ini. Dan apa saja yang dibuat, jangan lari daripada ini. Betul. Itu sebenarnya persoalan yang dilontarkan oleh salah seorang peserta dalam webinar kita, iaitu Azim Zaid, yang bertanyakan bagaimana generasi muda ketika kini untuk menghayati rukun negara dengan ledakan media sosial dan sebagainya. Apakah pendekatan yang sesuai? Soalan tu bersama. Bila dah hantar tu, host pun tanya soalan yang sama, kan? Okey, soalan seterusnya daripada Raifa Zulkifli. Menyemarakkan rukun negara itu adalah satu usaha yang perlu bergerak secara holistik. Pada pandangan tuan berdua, sejauh mana usaha itu telah dimunikan di Malaysia, Encik Hafiz? Secara holistiknya, di Malaysia, kalau dari segi usaha untuk dipanggil apa, usaha untuk menyemarakkan lagi rukun negara ini dalam jiwa-jiwa, terutamanya anak muda misalnya, saya fikir masih lagi harus dikembalikan ataupun diberi nafas baru, seperti apa kita awal tadi pun dah disebut balik. Sebabnya dalam keadaan sekarang, kalau Cik Nordin pernah melalui fasa itu, kan, merasai sendiri, kan, kita yang mungkin di tahun 80-an, 90-an dan sebagainya tidak merasai semangat rukun negara itu betul-betul sangat meresap. Tapi itulah sebabnya saya fikir ini yang bagusnya bernama ketengahkan balik ataupun mengambil inisiatif ini untuk mengetengahkan balik isu-isu berkenaan dengan rukun negara dan sebagainya, supaya masyarakat Malaysia harus lebih terus sedar tentang betapa rukun negara ni pentingnya, seperti mana juga kalau yang Cik Nordin sebut tadi, rukun iman dan juga rukun Islam kita tadi. Dan premis awal saya tadi, saya dah bagi tahu juga, dia adalah kompas kita sebagai rakyat Malaysia untuk terus memandu arah kita dalam menjadi rakyat Malaysia lebih bagus, lebih baik. Saya suka pegangan melihat rukun negara itu sebagai kompas. Jadi ke arah mana pun kita bergerak, kata dia punya prinsip tu sama juga, kan. Okey, kita buka kepada peserta webinar kita yang ketika ini telah pun bersedia. Ada tak sebarang soalan, anda boleh terus saja onkan mic anda ataupun terus bercakap dan memasuki untuk bertanyakan soalan ataupun pandangan anda.
Okey, kita masih lagi menanti kepada anda yang berminat anda boleh terus saja live ataupun pergi ke aktifkan mikrofon anda untuk bertanyakan soalan. Jadi soalan yang sama juga saya daripada Encik Nordin tadi, soalan daripada Raifa ni yang mengatakan bagaimana sejauh mana usaha untuk memurnikan lagi rukun negara ini supaya ianya bergerak secara holistik di Malaysia ini. Ya, satu soalan yang baik dan memang itu yang patut dibuat oleh semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih juga pada bernama yang orang kata initiatekan satu program seperti ini, memanggil orang yang bukan bidang akademik dan juga bukan orang yang boleh mengupas satu persatu tentang prinsip rukun negara dan sebagainya, memanggil orang biasa seperti ini untuk memberikan pandangan mengenai rukun negara. Tapi dalam masa yang sama pada saya segala apa kempen ataupun fakta yang seperti kita tengok tadi tu, ia harus sampai kepada orang muda, orang budak-budak kecil dan sebagainya. Sebab sekarang ni memang budak ataupun kanak-kanak sekolah rendah pun dah ada dia punya akses kepada media sosial dan sebagainya. Dan contoh macam fakta yang bernama buat tadi tu, dia harus sampai dalam medium Facebook, dalam medium Insta, Twitter, TikTok dan sebagainya. Ya, itu medium yang disampaikan oleh bernama. Tapi bagi media lain, pemerhatian Encik Nordin, adakah ini cukup ataupun mereka perlu lebih lagi? Lebih lagi. Apa saja medium, contoh media perdana melalui media perdana mereka. Tetapi sekarang ni semua media ada digital media dia. Dan boleh kata sekarang kanak-kanak, contohlah anak saya sendiri kan, kalau saya tak tengok TV3 tu ataupun TV media perdana ni, dia orang pun tak tengok. Dia orang hanya tengok YouTube ataupun Netflix dan sebagainya. Yang paling dia orang suka YouTube sekarang. So benda ni mesti masuk ke YouTube dan kalau perlu kita kena buat iklan, kena iklankan supaya benda tu timbul dan sampai kepada mereka. Kita tak nak satu video yang baik seperti itu tak sampai. Kita sendiri pun kadang-kadang bila tengok fakta tu baru kita ingat kembali dan benda tu refreshkan balik memori kita. Mungkin kita sebab generasi yang terpaksa melihat rancangan yang sama ketika dulu kan. Sekarang ini pilihan untuk menonton terletak pada tangan pengguna sendiri yang menyebabkan mereka tak sampai mesej yang cuba disampaikan oleh kerajaan mengenai rukun negara ini. Okey, kita ada satu lagi soalan untuk Encik Hafiz. Katanya bagaimana rukun negara ini boleh membentuk peribadi usahawan sekaligus menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi Encik Hafiz juga sebagai seorang usahawan, bagaimana rasanya usahawan boleh terapkan dalam diri mereka mengenai prinsip rukun negara ni? Berat soalan ni. Berat soalan ni. Berat soalan ni. Ada ke nama yang bertanya tu? Nama dia macam susah sikit. NHT saja. Oh, NHT. Nama glamour je. Terima kasihlah nama glamour NHT. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebagai seorang usahawan, saya kembali kepada, kalau katalah rukun negara ini sebagai satu prinsip, bermakna kita harus pegang apa saja prinsip ataupun teras yang kita bawa dalam pegangan kita sebagai seorang individu, sebagai seorang usahawan. Kalau tadi Cik Nordin dah beritahu juga berkenaan dengan kalau sebagai usahawan jangan lari misalnya kan. Apa saja masalah kita harus hadap. Jadi sama juga seperti kalau kita nak menerapkan rukun negara ni tadi, dari segi kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kita sebagai usahawan, di mana hasil titik peluh kita ni kita nak dapat berkahnya kan. Itu kita maksudnya saya sebagai usahawan percaya kepada Tuhan saya, agama Islam saya mengajar saya begini. Jadi itu saya terapkan. Maksudnya. Lepas tu percaya kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara kan. Jadi sebagai seorang usahawan juga ada raja kita yang kita harus hormat, yang kita harus jaga dalam institusi kerajaan kita. Kedaulatan undang-undang. Sama juga tadi bila kita buka kedai ke ataupun kita menerbitkan buku dan sebagainya. Ada buku yang mungkin tak patut melanggar KDN misalnya. Jangan buat. Ini kalau saya ambil konsep dari segi saya sebagai penerbit buku lah kan. Kedaulatan undang-undang tadi. Ada prinsip-prinsip undang-undang yang harus kita jaga. Kedaulatan undang-undang, keluaran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan. Saya sambung teruskan kat situ. Keluaran perlembagaan mungkin pasal mengenai kebebasan bersuara dalam industri, dalam penulisan sendiri, dalam penulisan ada hadnya mengenai kebebasan bersuara. Dan kalau Mali yang last sekali adalah kesopanan dan kesusilaan tadi, dalam penulisan kita apa yang kita harus tawarkan kepada para pembaca, bahan-bahan bacaan yang baik itu, nilai-nilai murni yang kita terapkan dalam pembacaan, tidak kiralah fizikal, digital dan sebagainya, haruslah
memberi manfaat kepada para pembaca. Itu kalau sebagai saya sebagai seorang penerbit buku lah. Okey. Jadi Terima kasih soalan. saya rasa kita boleh berikan kesimpulan, Encik Nordin, rasanya kesimpulan yang boleh dibuat mengenai perbincangan kita ni untuk rukun negara dalam jiwa kita ni, sejauh mana rasanya sebenarnya secara surface pandangan Encik Nordin kan, ramai ke sebenarnya melanggar rukun negara, etika-etika rukun negara ni? Kalau melanggar tu kita dah ada undang-undang. Ya. Kan? Mana yang melanggar memang dia terdedah untuk ditahan dan sebagainya lah. Kan? Tapi sebagai kesimpulan pada saya, rukun negara ni sentiasa ada dalam diri rakyat Malaysia dan siapa saja yang orang kata berstatus warga negara dia patut menghayati dan menghafal tu sepatutnya tak ada masalah, ada 5 je. Kan? Tapi Kadang-kadang kita pun salah dia punya susunan tak kan, apa, tapi yang janji penting kita faham semua dan kan. faham dan hayati dalam kita mengharungi hidup kita lah. Betul. Tapi datangnya hari merdeka ataupun kita dah 50 tahun ulang tahun rukun negara kita sejak 1970-an 70 ni, satu nafas baru yang patut diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia mengenai rukun negara. Terima kasih. Encik Hafiz sendiri, kita nak simpulkan. Kalau saya boleh petik kata-kata ahli falsafah Spanyol, George Santayana, mereka yang tidak belajar daripada sejarah pasti akan mengulanginya. Jadi kembali pada rukun negara tadi, pada awalnya tadi, dah 50 tahun pun. Lepas ni pun, habis sesi kita ni pun dah jadi sejarah sebenarnya. Bagaimana kita mahu belajar daripada sejarah untuk mendepani cabaran-cabaran yang akan datang ini adalah satu hal yang sangat kritikal untuk kita sama-sama hayati dan memberi langkah baru untuk terus menyemarakkan kembalilah rukun negara ini dalam jiwa-jiwa, terutamanya anak muda. Jadi kalau saya ulang sekali lagi tadi, itu je. Mereka yang tidak belajar bersejarah pasti akan mengulanginya. Ya, itu tadi. Terima kasih kepada Encik Hafiz dan juga Encik Nordin kerana bersama webinar yang dibawakan khas oleh Bernama ini. Apapun, kita sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menjaga 5 teras utama ini, 5 prinsip keramat ini. Tak cukup dengan menghafal saja, kita juga mesti meneliti dan juga menghayati erti kandungannya secara sepenuhnya. Dan ini amat penting untuk melahirkan generasi pelapis, generasi Malaysia yang seterusnya yang bersatu dan juga bagi mengetepikan perbezaan. Kita sedia maklum bahawa kita tinggal di Malaysia di mana rakyatnya berbilang kaum, agama dan juga bangsa, dan hanya untuk satu sebab saja, iaitu demi kehidupan yang lebih harmoni lagi. Jadi semoga anda mendapat tauladan daripada perbincangan kami webinar hari ini, dan sampaikan kandungan yang positif ini kepada anak-anak anda, rakan-rakan anda, jiran-jiran anda supaya ini menjadi contoh terbaik serta amalkan budaya yang positif di dalam keluarga anda. Dan semoga rukun negara ini yang diterapkan di dalam keluarga anda sendiri satu hari nanti akan dipelajari dan diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Dengan itu saya Taufik Issa, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali sekala dibaca semua. Lima prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita.